Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Azimah serta rakan sekalian. Baiklah, hari ini kami kumpulan kelima akan membincangkan dua soalan. Yang pertama, apakah pemikiran pengarang prosa Melayu moden serta apakah jenis pemikiran dalam novel dan cerpen sebelum dan selepas kemerdekaan? Baiklah, sebelum itu, apakah itu pemikiran? Pemikiran merupakan fikiran atau idea yang wujud daripada golongan intelek yang telah menggunakan akalnya dalam memikirkan satu masalah dalam masyarakat yang melibatkan dirinya, serta pemikiran itu disebabkan oleh masyarakat itu tersendiri. Namun begitu, setiap pengarang memiliki pemikiran yang berbeza dan hal ini berlaku disebabkan oleh perbezaan latar belakang, keadaan sosial, pengetahuan serta pendidikan seseorang pengarang, pengalaman serta pengamatan pengarang itu sendiri. Salam sejahtera, saya akan menjawab soalan tentang pemikiran pengarang prosa moden. Contoh prosa moden yang saya ambil ialah novel, iaitu Saiful dan Badrul Muluk, karya Nuraini Osman. Pemikiran yang ingin disampaikan oleh pengarang ialah sifat keberanian yang perlu ditanam di dalam diri setiap lapisan masyarakat. Sifat keberanian yang tinggi dapat mewujudkan masyarakat yang tidak takut dengan bahaya dan mampu menyelesaikan setiap masalah dengan baik. Sebagai contoh, Badrul Muluk seorang yang berani melawan musuh. Hal ini menunjukkan beliau telah menanamkan sifat berani dalam diri. Saya Fatihah Solehah binti Zuliman akan meneruskan pembentangan daripada Saudari Suzy, yaitu berkaitan dengan pemikiran pengarang dalam prosa Melayu moden. Dalam pembentangan ini, kami telah mengangkat cerpen seperti Rumput di Dataran sebagai contoh prosa Melayu moden. Cerpen ini merupakan hasil karya daripada Lina James Kunjak dan cerpen ini merupakan cerpen yang sangat menarik kerana pengarang telah merungkai persoalan mengenai kasih sayang dalam sesebuah keluarga. Cerpen ini merupakan cerpen yang mengetengahkan pemikiran kritis, iaitu seorang anak, iaitu Liana, berusia 21 tahun yang sangat menyayangi ibunya yang telah pergi. Walaupun beliau masih mempunyai seorang ayah, tetapi kasih sayang tidak sempurna dan kerana ketiadaan seorang ibu. Seterusnya, pemikiran pengarang melalui novel Salina yang ditulis oleh Samad Said yang menceritakan kesan Perang Dunia yang dirasai oleh masyarakat. Antara pemikiran pengarang dalam novel Salina, yang pertama ialah kepincangan keluarga. Dalam novel Salina, pengarang menunjukkan aspek kepincangan keluarga akibat daripada sikap rakus atau tamak manusia terhadap kebahagiaan duniawi. Sebagai contoh, Nadihah sanggup memarahi Narto kerana membawa pulang wang yang sedikit walaupun sudah lama menjaga anak angkatnya. Ciri pemikiran di dalam karya Agong Ranjau Sepanjang Jalan dapat membekalkan keinsafan kepada murid-murid. Pemikiran daripada aspek sosial seperti kemiskinan yang menebalkan semangat juang bermati-matian untuk meneruskan kehidupan harus diteladani dan diadaptasi oleh murid-murid di dalam kehidupan. Melalui beberapa kaedah, murid-murid akan didekatkan dengan ciri pemikiran, nilai budaya dan pandangan hidup yang diterapkan oleh Syahnun Ahmad dalam karya Ranjau Sepanjang Jalan. Selain itu, terdapat juga pemikiran kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme merupakan satu kefahaman mengenai penguasaan sesebuah negara terhadap negara lain untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manakala imperialisme pula merupakan satu usaha untuk menguasai sesebuah negara demi meluaskan kerajaan dan kekuasaan. Sebagai contoh, novel Sebaliknya Mashita dan Percival karya Syahri Isa yang berlatar belakangkan zaman peperangan kedua telah memaparkan aksi penjajahan di tanah Melayu yang melibatkan kolonial Inggeris dan Jepun yang bersaing untuk meluaskan kuasa mereka di tanah Melayu. Sebentar tadi, Saudari Teza telah membentangkan satu pemikiran berasaskan pemikiran sebelum kemerdekaan. Jadi, saya ingin menyambung pembentangan ini
kepada satu pemikiran selepas kemerdekaan. Salah satunya ialah pemikiran kepolitikan. Kenapa saya kata pemikiran kepolitikan ni satu pemikiran selepas kemerdekaan? Kerana dapat kita perhatikan Malaysia sekarang mengamalkan demokrasi berparlimen. Jadi saya rasa sesuai untuk saya katakan dekat sini pemikiran kepolitikan ni salah satu yang berkait rapat dengan pemikiran selepas kemerdekaan. Jadi pertanyaan semua orang, apa maksud kepolitikan kan? Okay, kepolitikan ni ialah perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, mengukuhkan kuasa dan melaksanakan kekuasaan. Kekuasaan dicari oleh pemimpin politik kerana dengan kekuasaan itulah mereka dapat memimpin dan mempengaruhi orang lain. Okay, contoh yang boleh membuktikan yang saya katakan pemikiran kepolitikan ini berlaku selepas era kemerdekaan ialah melalui novel Perempuan Politikus Melayu hasil karya Faisal Tehrani menghadirkan pemikiran politik. Permasalahan ini hadir melalui watak Datuk Zuri dan Tan Sri Yadi. Mereka melakukan apa sahaja untuk mengekalkan dan mengukuhkan pengaruh kuasa dan kekayaan untuk mereka kecapi.